Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warga Dewan sekalian. Bertemu kita lagi dalam gelanggang forum remaja. Topik kita pada hari ini ialah perkara yang membatalkan akidah iaitu syirik. Bersama saya adalah 6 orang ahli panel yang tidak asing lagi. Sebelum saya memperkenalkan ahli-ahli panel kita pada hari ini, saya terlebih dahulu memperkenalkan diri saya. Saya nama diberi ialah Syafiqah binti Muhtar. Saya sebagai moderator yang pertama untuk anda hari ini. Dan saya sebagai moderator yang kedua, Maulana Syazwani binti Syahranazah. Baiklah, saya akan memperkenalkan barisan ahli panel kita pada hari ini. Ahli panel yang pertama, Saudari Nur Fatia binti Abdul Rahim. Seterusnya, Saudari Nur Fazana binti Izhar. Ahli panel yang ketiga, Saudari Fazli Natasha binti Zulkifli. Panel yang kita kelima adalah Saudari Naila Nabila binti Ismail. Dan panel terakhir kita ialah Saudari Nur Anis Syafiqah. Okey, baiklah. Sebelum saya menyimpang lebih jauh lagi, saya teruskan untuk soalan yang pertama kepada panel kita yang pertama iaitu Saudari Fatia. Saudari Fatia, bolehkah saudari menerangkan apakah sebenarnya maksud syirik dalam perkara yang membatalkan akidah yang boleh dikatakan sesuatu perbuatan yang mungkin dilakukan oleh masyarakat itu sendiri tanpa disedari. Silakan saudari. Okay, terima kasih kepada moderator Cik Syafiqah. Apa yang dimaksudkan dengan syirik adalah satu perbuatan yang menyekutukan Allah dalam apa jua bentuk, sama ada dari segi perkataan, perbuatan maupun itikad seseorang. Menyekutukan Allah ni jelas dianggap sebagai syirik, apatah lagi bagi seseorang yang mengaku sebagai dirinya Tuhan. Dan apabila terdapatnya golongan seperti ini dalam masyarakat ini akan menyebabkan akan mengundang sesuatu bahaya apabila golongan ini ada dalam masyarakat, sama ada diketahui oleh orang Islam ataupun orang yang bukan Islam. Berdasarkan maksud syirik tersebut, bolehkah saudari Fatia memberikan dalil dan juga hukum perbuatan syirik supaya dapat memberi penjelasan yang lebih terperinci tentang perbuatan amalan syirik ini kepada kami semua? Okey, terdapat dalil yang boleh saya kongsikan. Antaranya dalam surah Al-Ma'idah ayat 72, Allah berfirman yang bermaksud bahawasanya sesiapa yang menyekutukan Allah dengan sesuatu yang lain, maka sesungguhnya Allah telah mengharamkan kepadanya syurga dan tempat kembalinya adalah neraka, dan adalah berkenaan dengan hukum syirik. Seperti yang telah dikongsikan sebentar tadi berkenaan dengan dalil syirik, ia telah menunjukkan dengan jelas bahawa syirik ni adalah satu perbuatan yang boleh mengundang dosa besar kepada seseorang. Sehingga Rasulullah juga telah mengatakan sendiri berdasarkan sabda-sabda dia yang menguatkan lagi syirik ni adalah hukumnya adalah haram dan juga berdosa besar. Ini telah menguatkan dalam hadis lain daripada Abu Hurairah, Rasulullah ada menasihatkan kepada sahabat dan juga orang Islam supaya menjauhi 7 perkara yang akan membinasakan hidup seseorang, dan di antara nasihat tersebut ada mengatakan bahawa mensyirikkan Allah adalah sesuatu yang boleh membinasakan seseorang itu. Jadi ini telah menguatkan lagi dalil ini untuk menunjukkan bahawa Rasulullah sendiri untuk menunjukkan bahawa besarnya impak yang akan menyebabkan seseorang itu terjerumus dalam perkara yang boleh memudaratkan seseorang. Terima kasih saudari Fatia kerana memberikan penjelasan yang sangat terperinci itu tadi. Soalan seterusnya saya serahkan kepada moderator kita yang terhebat iaitu saudari Liana. Silakan saudari. Seterusnya, saya akan menunjukkan soalan kepada Saudari Farzana dan Saudari Fazli. Okey, seperti mana yang kita tahu, syirik ini adalah terbahagi kepada 2 bahagian iaitu syirik kecil dan syirik besar. Jadi, bolehkah saudari menerangkan dengan lebih mendalam lagi apa sebenarnya yang dimaksudkan dengan syirik kecil dan syirik besar? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saudari Liana Syazwani atas soalan itu tadi. Okey, seperti yang kita sedia maklum, perbuatan syirik ini ialah yang dilarangkan dalam Islam, haram sama sekali. Okey, syirik ini juga tergolong dalam kitab daripada Imam Al-Zahabi iaitu kitab Kabair.
Okay, namun syirik ini ada pelbagai jenis dan semuanya tahap syirik ini tak sama. Maksudnya ialah seperti yang contohnya syirik kafi. Syirik kafi ni syirik yang kecil, yang tersembunyi, iaitu sehingga luputnya ataupun berkurangnya sesuatu pahala seseorang dan niat dalam sesuatu perkara. Okey. Okey, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, barang sesiapa yang berharap untuk bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala di akhirat kelak, maka soal itu haruslah percaya pada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, bukannya percaya kepada dukun, bomoh. Kita hanya mengharap kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas segala ujian kita. Kita hanya bergantung harap pada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, sekian saja. Dah selesai tentang syirik kecil. Okey, terima kasih kepada moderator iaitu Saudari Diana Syazwani di atas soalan yang diajukan. Assalamualaikum dan salam bahagia saya ucapkan kepada semua hadirin yang saya hormati. Berbalik kepada soalan yang diajukan tadi, seperti yang kita tahu, kita sudah pun sedia maklum tentang maksud sebenarnya syirik kecil yang telah dijelaskan oleh pendengar kita tadi. Saya akan jelaskan pula apa yang sebenarnya dimaksudkan dengan syirik besar. Syirik besar adalah perbuatan yang boleh mengeluarkan pelakunya daripada agama Islam dan kekal di dalam api neraka jika pelakunya tidak sempat bertaubat. Hal ini kerana perbuatan syirik besar ini merupakan satu perbuatan menyekutukan Allah SWT atau menyamakan Allah SWT dengan sesuatu yang lain. Atau dalam arti kata lain, menganggap ada Tuhan lain selain daripada Allah SWT. Antara salah satu contoh yang dapat saya berikan ialah bernazar, berdoa kepada selain daripada Allah SWT. Dia berdoa dan berharap sesuatu yang dihajat tu pada sesuatu yang lain daripada Allah SWT. Sepatutnya kita sebagai seorang umat Islam, kita berdoa memohon sesuatu pada Allah SWT, betul? Tapi kalau macam orang yang mengamalkan perbuatan syirik besar ni, dia akan berdoa dan percaya selain daripada Allah SWT. Sebab dia percaya selain daripada Allah SWT seperti orang yang dah mati, orang yang dah tak ada dekat dunia ni boleh mengkabulkan doa dia. Dan seterusnya mencintai selain daripada Allah SWT tu sebagaimana cintanya kepada Allah SWT, bahkan lebih besar. Umat Islam kita mencintai dan menyayangi Allah sedalam-dalam yang mungkin. Tetapi orang yang mengamalkan perbuatan syirik besar ni, dia cinta dan sayang dia kepada selain daripada Allah SWT. Bahkan cinta dan sayang dia tu lebih dalam berbanding cintanya terhadap Allah SWT. Itu saja yang dapat saya kongsikan. Harap dapat memberi manfaatlah kepada moderator dan ahli panel yang lain. Terima kasih kepada Saudari Farzana dan Saudari Fazli. Sekarang kita sudah tahu apa sebenarnya yang dimaksudkan dengan syirik kecil, iaitu syirik kafi, dan syirik besar atau lebih dikenali sebagai syirik jali. Seterusnya saya tujukan kepada Saudari Fatia dan Saudari Fatin Nabilah. Bolehkah saudari terangkan tentang kesan syirik terhadap individu, masyarakat, keluarga dan juga agama? Silakan saudari. Terima kasih kepada moderator kerana telah memberi peluang sekali lagi kepada saya untuk berkongsi pendapat saya. Berbalik kepada soalan yang telah ditujukan, seperti mana yang kita sedia maklum, pada masa kini masih ada segelintir masyarakat kita yang masih mengamalkan perbuatan syirik ini, dan di antara kesan yang akan berlaku kepada individu adalah akan membatalkan iman seseorang sekiranya seseorang itu melakukan perbuatan syirik. Orang yang melakukan perbuatan syirik ini kebiasaannya adalah kerana mereka percaya adanya kuasa lain selain daripada Allah dan juga mereka sering menyalahkan takdir Allah. Okey, dalam setiap perkara yang berkaitan dengan akidah dan juga keimanan tidak boleh dibuat main kerana ia akan memberi impak yang besar terhadap iktikad kita kepada Allah. Antaranya dari segi perkataan dan juga perbuatan kita. Seterusnya adalah kesan yang berlaku kepada seseorang individu itu apabila ia melakukan perbuatan syirik, iaitu akan mendapat kemurkaan Allah. Kerana dengan perbuatan syirik ini adalah suatu perlakuan yang sangat dibenci oleh Allah. Dan perbuatan syirik ini adalah perbuatan yang berlawanan dengan konsep tauhid. Seterusnya adalah dari segi syirik terhadap masyarakat pula akan menyebabkan penghancuran akidah masyarakat Islam pada hari ini. Kerana sesuatu perbuatan, adanya sifat tidak ambil peduli terhadap sesuatu perbuatan sehingga telah menjerumuskan kepada perbuatan syirik tanpa disedari.
Okey, kita dan yang terakhir, kesan syirik terhadap masyarakat ini akan menyebabkan maruah masyarakat umat Islam akan tercemar dan juga dipandang rendah oleh agama lain. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator Saudari Syafiqah Muta di atas soalan yang diajukan itu. Pada pendapat saya tentang syirik terhadap agama ialah apa yang kita tahu, syirik ini adalah perkara yang dibenci oleh Allah. Syirik ini dapat memberi impak atau kesan yang buruk terhadap agama kita maupun keluarga. Apabila seseorang individu melakukan perkara yang dilaknat oleh Allah, hidup mereka akan tidak berasa tenang dan menyebabkan kucak-kacir. Akidah seseorang itu akan terpesong dari jalan Allah. Mereka terlalu taksub dan alpa sehingga menyebabkan mereka terlupa tanggungjawab mereka sebagai khalifah di muka bumi ini. Segala yang diperintahkan dan diamanahkan oleh Allah, mereka tidak melaksanakannya dengan baik. Mereka sanggup melupakan nikmat yang Allah pernah bagi selama ini dalam hidup mereka. Okey, seterusnya tahap kepercayaan dan keyakinan terhadap Allah makin berkurangan disebabkan melakukan perbuatan syirik ini. Okey, sebenarnya kesan syirik terhadap keluarga ialah apabila kita terlalu taksub, ia akan menyebabkan terlupa tanggungjawab kita kepada keluarga dari segi keperluan seperti makanan, kasih sayang dan sebagainya. Anak-anak akan merasa diri mereka terabai dan kurang mendapatkan kasih sayang. Apabila sebuah keluarga duduk dalam satu bumbung dalam rumah tu, mereka akan merasa panas dan tidak selesa apabila salah seorang ahli keluarga mereka melakukan perbuatan syirik itu. Selagi Allah beri kesempatan dan peluang untuk bertaubat, bertaubatlah selagi pintu taubat masih dibuka. Sekian daripada saya, terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih di atas perkongsian itu tadi Saudari Fatin Nabila dan Saudari Fatia. Semoga apa yang disampaikan dapat kita ambil iktibar dan tidak berlaku ke atas diri kita sendiri ataupun masyarakat, keluarga dan juga agama kita. Okay, seterusnya saya serahkan kepada Saudari Liana. Panel kita yang keempat dan kelima sudah menjelaskan mengenai kesan-kesan syirik terhadap individu, masyarakat, keluarga dan agama. Jadi, saya ingin meminta pendapat daripada Saudari Naila Nabila. Apakah cara yang boleh kita jauhi daripada perbuatan syirik? Silakan. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudari Liana. Okey, baiklah, saya akan huraikan beberapa cara untuk menjauhi perkara syirik. Yang pertama adalah dengan melaksanakan perintah Allah. Kita sebagai hamba Allah memang diciptakan untuk beribadah kepada Allah dan wajib ke atas kita untuk melaksanakannya. Oleh itu, setiap amal soleh yang kita lakukan atas dasar perintah Allah akan membuatkan kita semakin dekat dengannya serta dapat merasai nikmat dalam beribadah. Seterusnya adalah dengan menjauhi ilmu hitam. Salah satu punca terjadinya syirik adalah dengan mempercayai sesuatu yang bertentangan dengan sunnatullah. Sebagai contoh, mempercayai ramalan bintang, berjumpa dukun untuk meminta pertolongan atau dengan cara lain yang boleh mencelakakan diri kita sendiri. Sedangkan Allah telah menetapkan bahawa jika kita menginginkan sesuatu, berdoalah dan berikhtiar kepadanya setelah berusaha. Dengan itu, kita akan dapat memperoleh permintaan kita, insya-Allah. Tetapi jika kita melakukan yang sebaliknya, seperti mencari jalan pintas untuk memperoleh sesuatu, kita pasti akan mudah terpengaruh dengan perbuatan yang mensyirikkan Allah. Oleh itu, kembalilah kita kepada ajaran Islam yang sebenar tanpa sebarang keraguan. Terima kasih kepada ahli panel kita yang keenam. Apa yang saya boleh kongsikan daripada Saudari Naila Nabila sebentar tadi ialah terdapat pelbagai cara yang boleh kita menjauhkan diri daripada melakukan perbuatan tersebut. Jadi, sama-samalah kita jauhkan diri daripada melakukan perbuatan yang dibenci oleh Allah itu. Dan ianya bukan dibenci oleh Allah sahaja, malah ianya boleh membawa kepada dosa besar. Terusnya. Soalan terakhir pada hari ini saya tujukan kepada panel terakhir kita iaitu Saudari Ani Syafiqah. Bolehkah saudari terangkan
antara faktor atau punca berlakunya syirik ini? Baiklah, terima kasih kepada saudari moderator Syafiqah. Jadi di sini saya akan menjawab soalan yang diajukan itu. Pada pendapat saya lah, ini adalah disebabkan kurang didikan agama Islam. Apa yang saya lihat sekarang, syirik ni terjadi disebabkan tiadanya tarbiyah daripada ibu bapa serta keluarga. Ibu bapa perlu memainkan peranan dengan mendidik anak dari awal supaya mereka tahu akan kesan perbuatan syirik. Selain itu, perbuatan syirik ini juga terjadi disebabkan imannya yang lemah. Mereka mudah tercenderung melakukan perbuatan yang tidak bermoral. Takut pada Tuhan mereka tak ada. Apabila dibimbing oleh keinginan nafsunya seperti mahu cepat kaya, kelihatan lebih cantik di hadapan orang ramai, mereka akan melakukan pemujaan. Contohnya pergi ke kubur, pergi merujuk dukun dan sebagainya. Apa yang saya nampak, punca melakukan perbuatan syirik juga adalah disebabkan mengikut buta. Seperti memberi alasan dengan memakai tangkal turun-temurun. Perbuatan ini dilakukan kerana mengikuti jejak langkah nenek moyang mereka untuk dilindungi dan sebagainya. Wallahualam. Terima kasih saya ucapkan kepada saudari Anis di atas penjelasan yang sangat terperinci itu tadi. Terima kasih juga saya ucapkan kepada keenam ahli panel kita yang kerana sudi hadir dan sudi menyuarakan pendapat masing-masing. Moga apa yang kita dapat hari ini tidak sekadar masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Baiklah, nampaknya masa amat mencukupi kita. Sebelum berakhir majlis kita pada hari ini, saya akan kongsikan satu kesimpulan yang saya dapat daripada tajuk forum kita hari ini. Kesimpulannya, sebagai umat Islam, kita diwajibkan untuk bertawakal dan hanya bergantung kepada Allah sahaja dalam melakukan sesuatu perkara, terutama dalam kita melakukan tugas-tugas harian dan sebagainya. Serta kita juga perlu mencegah perbuatan syirik itu jika perbuatan tersebut berlaku di hadapan kita. Usah menepuk dada, menangis selera, tetapi tepuklah dahi, bukalah minda dan fikir-fikirkanlah. Setiap perbuatan yang melanggar perintah Allah pasti akan dapat balasan. Terimalah serangkapan terindah daripada kami. Tuailah padi antara masak. Esok jangan layu-layuan. Cintailah kami antara nampak. Esok jangan rindu-rinduan. Salam hormat, ceria selalu. Akhir kalam, orang putih, orang Pakistan. Terima kasih. Syukran jazilan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.